Okey, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, jadi ini saya nak update forecasting analisis dekat korang semua. Okey. So, semalam dia dah pun bagi dekat kita kenaikan dekat gold ni kan. Ini semalam punya analisis. Kita tengok balik. Dia dah bagi kat kita 2 kali untuk naik ke atas. Kan, kalau kita tengok lower time frame pun 2 kali dia bagi. Okey. Dekat area 65 dan 75%. Okey. 2 kali. Dan dia tak nak pecahkan 100% punya buy sebagai follower ni. Dan dia naik kembali ke atas. Okey. Okey, kenapa pensel ni? Naik kembali ke atas. Alright. So, jadi untuk hari ni, seperti yang kita expect, dia akan sampai dekat atas ni. Ini adalah trending untuk monthly. Okay. Okay, trending untuk monthly yang kita maki semalam. Alright. So, kita tengok possibility apa yang kita boleh prepare untuk hari ni. So, kita padam dulu. Kita tengok weekly. So, weekly masih lagi dalam direction yang sama. Tapi dia dah pun naik ke atas. Okay. So, weekly ni buy sebagai follower dan dah naik ke atas lah. Cuma yang kita boleh tengok, dia dah pun sampai di area-area resistance atas ni kan. Dan ada possibility yang dia boleh turun balik ke bawah. Okay, sebab apa? Sebab itu based on monthly. So, monthly kita marking trending dia macam ni. Dan possibility untuk dia turun itu ada. Okay. Ni kita ambil body sebab shadow dia tak berapa clear lah kan kalau kita nak ambil. Okay. Kalau ada pun dekat sini lah. Macam tu. Tapi dah tak sampai lagi lah kan. Okay. Okay, kita ambil yang tu dulu. And then kita tengok weekly. So, weekly buy sebagai follower. Tapi dia dah pun naik ke atas dan sampai di area resistance. Okay, tak apa. So, kita akan tengok dekat daily. So, dekat daily semalam dah pun melakukan satu breakout yang baru. Iaitu bila kita kira pip almost 470 pip buy sebagai follower. So, kita akan ubah marking kita di atas higher shadow dan di bawah lower shadow. Okay. Higher shadow daily dan lower shadow daily. Okay. So, kita tahu daily buy sebagai follower dan possibility untuk dia sampai ataupun dia pullback adalah dekat area 50% lah untuk dia naik kembali. Okay. Tapi apapun kita akan monitor dekat H4. Okay. Sebab ni daily yang kita nampak memang dia nak naik lagi lah kan. Cumanya weekly dan monthly dia dah sampai di area atas dan ada possible yang dia boleh turun. So, kita akan control dekat H4 dan juga lower time frame lah untuk mendapatkan view yang cantik. So, bila kita pergi dekat H4 semalam dah pun buat satu direction baru. So, kita lihat direction apa yang dia buat. Semalam dekat sini H4 buy sebagai follower. And then dia break out oleh candlestick ini. So, kita akan marking candlestick H4 buy sebagai follower ni. Okay. Kita marking di atas high shadow dan di bawah lower shadow. Okay. And then dia dah pun breakout. So, bila breakout kita akan ubah marking kita lah dekat sini. Alright. So, dia breakout lagi atas. So, ubah marking kita dekat sini. Okay. So, kat sini kita tengok the latest is candlestick bullish ini. So, kita kira pip dia berapa pip. So, kita dapat 66 pips. 67 macam tu lah. So, maksudnya 67 pip ni dia adalah H4 buy sebagai lawan arah. Okay. Buy sebagai lawan arah. Okay, kita marking. Buy sebagai lawan arah. Maksud dia kat sini adalah lawan arah ni possibility untuk dia turun kembali itu ada. Dan sekarang ni dia tengah turun lah. Cumanya kita kena faham yang ini masih lagi breakout sebagai buy. Okay. So, kita kena tunggu lagi sejam 11 minit untuk candlestick bearish ini break. So, kita akan kira lah kalau candlestick tu break kan. So, kita kira sini 98 pip. So, dia buat
H4 sel sebagai flora jika dia break. So dekat area situ, kalau nak mengambil position sebagai sel boleh, tapi kita kena pastikan candlestick ini siap dulu lah kan. Okay. Dan risiko untuk mengambil position sel adalah di atas high shadow candlestick bearish ini untuk dia turun ke bawah. Okay. Okay, ni baru betul. Macam tu. Okay. Positivity untuk 20 bet dekat 50%, 65 dan 75 lah. Okay. Tapi apa-apa pun kita kena alert yang daily masih lagi buy sebagai flora. Okay. So kalau dia nak break dekat daily ni, kita kena faham yang dia akan banyak candlestick untuk dia break lah, ataupun terus breakout ke bawah kalau ada news kan. Okay. So apa yang korang boleh prepare untuk hari ni? Untuk hari ni kita faham yang weekly, monthly dia bagi tu kita ada possibility untuk dia turun based on trending lah. Okay. But daily masih lagi buy sebagai flora. Okay. So hari ini kita pastikan yang daily ini siap dahululah. Okay. Ataupun bagi dia buat satu structure dahulu, barulah cantik untuk dia buat direction baru, sama ada dia nak turun ataupun dia nak ke bawah. So far kalau kita tengok kat daily sahaja tak cukup. So kita tengok kat H4 lah kan. H4 barulah cantik sikit. Okay. So fully korang clear dan jelas apa yang saya cuba sampaikan. Okay. So macam semalam kita tahu kat sini buat buy sebagai flora and then kita tarik, dan dia pullback dekat area 50, 65, 75 kan. So dekat atas ni pun dia buat buy sebagai flora juga. So kalau kita tarik, okay, kat sini cerita dia tak sampai dekat 0.50%, dan dia naik kembali ke atas. Itu korang kena alert lah dan monitor di mana tempat-tempat yang possible untuk dia pullback dan kembali melakukan kenaikan. Okay. So bila dia naik, dia breakout lagi. Dia buat buy sebagai flora lagi kan. Okay. So kat sini pun sama. Dia terus melakukan kenaikan. Okay. Dan kat sini dia baru je sampai dekat 0.50%. Tapi apa-apa pun korang kena make sure lagi sejam 8 minit ni dia siap dahulu, and then kita bolehlah monitor untuk mengambil position sebagai sell. Okay. Tapi kita kena make sure kita kawal lah risiko kita kan. Sebab kalau kita tengok trending dekat H1 ini, trending dia masih lagi dalam keadaan menaik. Okay. Ni kalau kita mark sini ke kan, masih lagi dalam keadaan menaik. Okay. Itu korang kena alert. Okay, mana lagi? Sini. Sini kita dah nampak macam dia dah break, dan ada possible dia boleh turun. Ataupun kita ambil sini pun sama, baru je break. Okay. Tapi apa-apa pun make sure korang tunggu saja H4. Okay. Dan kalau kita tengok dekat keseluruhan direction, weekly, daily and then H4. Weekly buat dekat kita buy sebagai flora, and then dia dah pun naik ke atas. Daily buat dekat kita buy sebagai flora juga, and then H4 buy sebagai lawan arah. Lawan arah ni masih lagi breakout sebagai buy dan ada possible yang dia boleh naik ke atas. Okay. Cumanya kita akan tunggu lagi sejam lah untuk H4 ni buat sell sebagai flora. Okay. Ni korang kena alert. Okay.
Dan kena tahu juga yang daily, weekly ni masih lagi dalam keadaan breakout sebagai buy. Itu yang korang kena berhati-hati. Sebab itulah structure yang dah disiapkan. Cuma kalau kita tengok based on trending, kita boleh nampak lah possible untuk dia melakukan penurunan awal itu ada. Okay. Cumanya semalam dia terus naik. Jumaat dengan hari Senin. Dia terus melakukan kenaikan yang sangat-sangat tinggi. Okay. Alright. So hopefully korang clear dan jelas apa yang saya cuba sampaikan. Okay. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.